kita terikat dengan apa yang kita persetujui. Yang saya baca, Malaysia negara yang menganuti sistem demokrasi, agama Islam menduduki tempat istimewa sebagai agama persekutuan, sementara hak agama lain dijamin. Kemudian kita juga bincang masalah pertindihan sistem perundangan sivil dan syariah. Jadi kita setuju membentuk Suruhanjaya Diraja untuk mengkaji semua isu ini, selain daripada memperkukuh institusi yang ada, menganjurkan dialog. Tapi dalam konteks perbincangan hari ini, tadi rakan-rakan pimpinan menyebut di antara lain bahawa Pakatan Rakyat ini adalah gabungan kerjasama erat muafakat antara tiga parti. Kita mesti bagi ruang kepada masing-masing parti mengungkapkan pandangan mereka cara bebas ikut prinsip dan dasar parti masing-masing. Tetapi dalam Pakatan Rakyat kita terikat dengan konsensus persefahaman yang kita meterai bersama. Yang sebahagiannya saya bacakan. Waktu kita mula menubuhkan pakatan, kita sudah sedar terdapat perbezaan dari segi ideologi dan kefahaman dalam parti-parti politik yang bergabung. Jadi kita menghormati perbezaan itu, tapi seperti mana dinyatakan oleh Muhammad Datuk Seri tadi, dalam konteks semangat pakatan, sebarang perubahan itu ataupun apapun yang dilakukan mestilah dalam kerangka pakatan itu sendiri. Ya, mungkin tiap satu daripada parti-parti dalam komponen ini mempunyai pandangan-pandangan tersendiri dalam hal-hal tertentu, tapi apabila ianya melibatkan pendirian bersama Pakatan Rakyat, ianya akan dibuat perubahannya hanya dalam semangat konsensus pakatan. Dan Sri, what is pakatan stand on the law? Dia apa masalah apa hududnya? Masalah apa Pakatan Mesti? Orang Islam dia faham isu hudud perintah apa. Anda tanya siapa UMNO? Apa pendirian UMNO tentang hudud dan Islam dan syariah ni? Apa pandangan UMNO tentang kemukakan lesen judi yang baru? Apa pandangan UMNO tentang rasuah yang berleluasan? Apa pandangan UMNO tentang masalah sosial dan rompakan puluh bilion wang Bumi Putra? Itu isu dia. Jadi dia nak bawa ini sebagai satu beban dalam Pakatan Rakyat. Saya dah sebut dalam Pakatan Rakyat kita ada dasar. Jadi kalau ada orang nak bangkitkan isu pada yang spesifik mengenai hukum Islam termasuk hudud ini satu cabang penting daripada prinsip syariah yang lebih menyeluruh. Jadi kita ada dalam ruang kita untuk pertawa dialog, bincang dan kemudian rujuk kepada Suruhanjaya yang menyentuh kedudukan bidang puasa dan cara hidup umat Islam. Jadi saya ingat itu bagi kita dia bincang, dia tak adalah masalah seperti mana digembarkan dulu. Jadi yang ini lebih baik kalau rasa sampai kenyataan telah pun dikeluarkan oleh Setiausaha Agung PAS berkenaan dengan isu yang digembar-gemburkan dalam media yang terkini, dan pendirian kita seperti mana disebutkan tadilah atas dasar semangat menghormati antara satu sama lain, walaupun kita berbeza pandangan dalam isu tertentu, tapi dasar-dasar perjuangan tiap satu parti itu, DAP telah pun mengenali PAS sebelum pun kita tubuhkan pakatan. Begitu juga Parti Keadilan mengenali PAS, PAS mengenali DAP, mengenali satu sama lain itu, dan kita tahu agenda yang ada dalam setiap parti itu, tapi still kita boleh duduk bersama untuk kita memperjuangkan isu-isu yang kepentingannya lebih umum untuk negara dan juga untuk rakyat. Jadi kita berbeza pandangan dan pendapat dalam sesuatu isu itu saya anggap satu benda yang biasa dan berlaku dalam mana-mana organisasi besar, apatah lagi organisasi yang bakal menerojai kepimpinan negara dalam tempoh yang terdekat seperti Pakatan. Saya bagi pihak DAP, saya rasa apa yang disebutkan oleh Datuk Anwar memang mencerminkan kedudukan bersama Pakatan Rakyat
iaitu bahawa platform yang disebut tadi dalam Konvensyen Pakatan Rakyat amatlah jelas tentang kedudukan bersama semua parti-parti dalam Pakatan Rakyat. Dan di sini saya rasa memang parti-parti ada perbezaan pandangan tentang isu tertentu, tapi ini tidak menghalang kita untuk bersatu padu melawan kemungkaran. Dan saya rasa itulah yang paling penting, bahawa kita boleh bersatu melawan kemungkaran yang dicerminkan oleh Barisan Nasional, baik UMNO, baik MCA maupun MIC. Yang itu lagi teruk dan merupakan satu ancaman yang lagi besar kepada Malaysia. Dan seperti yang disebut oleh Datuk Seri Anwar, kita lihat mereka cuba mainkan api-apikan sentimen perkauman supaya mereka boleh tutup penyelewengan dan juga skandal 52 bilion ringgit saham, di mana sepatutnya kalau ia diberikan kepada golongan Bumiputera atau Melayu yang miskin, saya rasa rakyat tentu lebih senang. Tetapi sekarang daripada 54 bilion yang diberikan, tinggal 2 bilion sahaja. Siapa yang kebas 52 bilion ringgit saham ini? Tentulah pemimpin Barisan Nasional. Adakah itu sebabnya mereka tak mau menubuhkan satu siasatan Suruhanjaya, siasatan diraja? Itulah sebabnya mereka mainkan isu-isu perkauman, mainkan isu-isu yang bukan-bukan supaya isu yang penting boleh ditutup dan mereka harap boleh dikemumikan sama sekali. Tapi saya rasa kita nak bawa isu yang bermakna kepada rakyat, iaitu isu wang negara telah pun diselewengkan, wang negara pun telah dikebas. Dan ini yang kita nak, saya rasa adalah lebih penting untuk rakyat.